Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bertemu kita dalam satu sesi yang ini kita akan berkenalan untuk mengetahui apa yang diperkatakan dengan hormat dan persetiaan pengakap. Hormat, persetiaan dan undang-undang pengakap. Kita akan pergi satu persatu sebagai satu pengetahuan sekiranya telah diketahui sebagai pengulangan. Sekiranya belum, kita akan lihat sebagai satu bentuk pengetahuan yang baru dah. Okey, hormat pengakap. Hormat pengakap ini dia ada, kita lihat pada gambar yang telah tertera, kita 3 jari lah. Okey, dan jari kelingking dan ibu jari dilipat. Okey, yang mana falsafah ikrar kita hormat pengakap ni dia mempunyai falsafah yang tersendiri, bukan sesaja. Okay, kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa yang dimasukkan dalam hormat pengakap. Ibu jari ni yang menunjukkan di sini, menunjukkan bahawasanya pengakap ini bersaudara. Okey, lepas tu ibu jari yang ini menunjukkan kepada undang-undang simbolik kepada undang-undang pengakap. Yang seterusnya, kelingking menunjukkan diri kita sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat falsafah yang pertama, jari taat kepada Allah dan ke bawah keduli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan. Yang jari telunjuk yang mana kita tengok dia menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah. Seterusnya jari tengah menunjuk kepada kita falsafah kita menolong orang, dan seterusnya jari yang manis kita ni adalah bermaksud mematuhi undang-undang pengakap. Itu sedikit falsafah lah yang mana kita akan angkat kita punya hormat ni di dahi lah, bukan dikena atas dah, dekat di bahagian dahi tepi lah. Kita lihat cara isyarat pengakap yang mana tekan jari kelingking menggunakan ibu jari kanan. Tekan jari kelingking guna ibu jari kanan. Maksudnya kita angkat tangan kanan. Okey. Kemudian angkat tangan rapat ke badan. Ke badan tegak-tegak lah, gunakan jari. Menggunakan bahasa isyarat bagi orang yang tak ada dia punya bisu lah. Okey, ini adalah kedudukan tangan kita ke persediaan. Okey, persetiaan. Seterusnya kalau kita adalah pengakap muda dan juga pengakap remaja, kita akan menggunakan tongkat lah. So bagaimana kita dah persetiaan, kita menggunakan tongkat. Sekiranya menggunakan tongkat dalam keadaan kalih tongkat ke tangan kiri, tapak tongkat mesti berada di sebelah kanan, sebagaimana yang tertera daripada gambar. Inilah pengetahuan yang sedia ada. Okey, seterusnya, apakah persetiaan pengakap? Okey, pada dasarnya kita akan tengok kita ni, tapi dia ada 7 tempat. Kalau semasa kita melafazkan persetiaan pengakap, dia ada note-note yang kita Yang pertama, kita lihat, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat pada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, note dia kalau waktu pembahasan cikgu buat macam ni sebab ni adalah note dia. Berhenti. Bila kita melafazkan di mana-mana program rasmi dan sebagainya, ini adalah persetiaan pengakap yang sebetulnya. Maksudnya note-note lah. Maksudnya kita mulakan yang pertama, dia ada, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 yang kita kena ingat. Yang pertama, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Itu dia lah kaedah persetiaan pengakap. Seterusnya kita lihat apakah falsafah persetiaan pengakap. Yang pertama adalah penzahiran persetiaan dan undang pengakap bukanlah terletak pada ungkapan perkataan atau pelafazan semata-mata. Yang kedua, mestilah disusuli dengan pemahaman, perubahan tingkah laku yang menggambarkan penghayatan secara terus ahli pengakap. Yang ketiga, kegagalan memahami dan menghayati menyebabkan seseorang pengakap itu tersasar daripada fungsi dan peranan yang sepatutnya diamalkan. Itu adalah falsafah
persetiaan pengakap. Kita lihat. Okey, undang-undang pengakap. Undang-undang pengakap ni ada 10 lah. Cuma di note yang terakhir ni adalah benda yang sama. Dia kata kunci dia suci. Okey. Yang pertama, dipercayai, taat, berguna, bersaudara, berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati, berjimat, suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Ini adalah 10 undang-undang yang pengakap yang kita akan huraikan sedikit lah. Yang pertama dia ada 10. Yang pertama, dipercayai, taat, berguna, bersaudara, berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati, berjimat, suci fikiran, suci perkataan dan suci perbuatan. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dipercayai. Okey, yang dipercayai tu, seorang ahli pengakap tu boleh dipercayai untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik sedaya upayanya. Maksudnya apabila kita diberi tugas, kita lakukan dengan yang terbaik. Yang kedua, pengakap adalah seorang yang taat pada Tuhan. Amalkan segala yang Allah suruh, semayang tak tinggal, kan? Ia bergantung kepada kebayaan masing-masing. Taat pada raja, negara, pemimpin pengakap, ibu bapa, majikan dan orang yang berada di bawahnya. Sebab dia melatih kita taat kepada pemimpin. Seterusnya, berguna. Tugas seorang pengakap ialah menjadikan dirinya orang yang berguna, menolong orang pada setiap masa. Apabila ada orang susah, kita dengan rasa tak segan-sila kita bantulah. Seterusnya, bersaudara. Pengakap adalah sahabat kepada semua orang dan saudara kepada yang lain-lain. Tidak kira dari apa negara, bangsa, pangkat atau agama sekalipun. Maksudnya kita semua adalah bersaudara. Okey, seterusnya, berbudi. Pengakap adalah seorang yang baik budi pekertinya, yakni dia hormat kepada semua orang, terutama orang perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang sakit, orang cacat dan sebagainya. Contohlah, nampak orang melintas jalan, kita bantu. Lihat ada orang, kita menaiki bas, ada orang yang lebih tua mengandung, kita bagi laluan pada dia tak duduk dan sebagainya. Yang seterusnya, kasihkan binatang. Pengakap adalah sahabat kepada semua binatang. Kasihkannya serta menyelamatkan binatang daripada menderita kesakitan dan jangan membunuhnya tanpa sebab kecuali binatang yang berbahaya. Contoh kalau ular. Tak apa cikgu kata kasihkan binatang, taklah, sebab dia macam ular dan sebagainya adalah binatang yang berbahaya. Seterusnya, menurut perintah. Pengakap perlulah menurut perintah ibu bapa, ketua patrol, pemimpin pengakapnya tanpa sebarang bantahan walaupun menerima perintah yang tidak disukainya. Itu kena, apa yang orang bersuruh kita buat selagi mana tak bercanggahan dengan prinsip agama kita lah. Tabah hati. Pengakap mestilah sentiasa senang hatinya dan bersabar selalu walaupun berada dalam keadaan kesusahan. Sebab apa kita latih bila masuk hutan, kita sabarlah. Sebab semua itulah perjuangan ataupun cabaran dalam kehidupan. Okey, seterusnya, berjimat. Pengakap mestilah sentiasa berjimat, cermat dalam semua hal perbelanjaan dia. Dan yang terakhir sekali, suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Maksudnya pengakap mestilah fikiran dia bersih, perkataan dia, perbuatan dia daripada perkara yang kotor, dan tidak mengalah pada hawa nafsu untuk bercakap, berfikir dan buat sesuatu. Tidak mengalah pada nafsu untuk bercakap, berfikir atau buat sesuatu yang keji. Contohnya terlibat dengan filem-filem pornografi atau video lucah, cakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang lain. Okey, itu saja kita punya sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini. Kita akan berkongsi lagi pada segmen yang akan datang. Sekian, terima kasih.